Hai semua, hari ini saya akan ajar anda bagaimana untuk menggunakan Blender dengan cara yang mudah dan simple. Setelah anda klik pada butang ikon Blender, anda akan dapati ianya keluar macam ni. Apa yang anda perlu buat ialah hanya klik pada bahagian General, lepas tu dia akan hilang lah. Kemudian, apa yang anda akan dapat lihat di dalam bahagian workspace ni, ia ada lighting, lampu. Lepas tu dia ada kamera, lepas tu dia ada cube. Jadi kalau anda nak buat projek-projek lain, anda perlu buat ialah hanya delete lah objek ni. Untuk delete objek ni, kita tekan X untuk delete. Kalau kita nak undo dia, kita hanya tekan Ctrl Z untuk undokan dia. Ataupun kita nak delete je, kita tak nak tekan button X, kita nak tekan bahagian button delete pun. Dekat bahagian lighting dan kamera ni, kita boleh hidekan dia. Untuk hidekan dia, kita hanya perlu klik H saja. Dekat sini, dekat scene collection, kita boleh tengok kamera, cube dan light. Kalau kita lihat dekat cube ni, kita akan dapat lihat iaitu macam ada mata ni kan, memang mata lah. Jadi kalau kita klik dia, dia mata tertutup, maknanya tak nampak. Kalau kita klik dia balik, dia mata terbuka, maknanya kita nampaklah dia. Untuk zoom in dengan zoom out, kita hanya perlu scroll sahaja mouse wheel tu, zoom in, scroll ke atas, dia akan zoom lah. Kalau scroll ke belakang, dia akan zoom out. Untuk pusingkan workspace ni, kita hanya perlu klik pada mouse tu, middle mouse tu. Kita klik dan hold, kita pusingkan mouse tu, so dia akan pusing lah. Gerakkan workspace ni, kita hanya perlu tekan shift, tekan juga dekat middle mouse tu, hold lama-lama, lepas tu kita gerakkan dia, dia dah move lah. Ini untuk gerakkan mouse. Untuk gerakkan objek ni, kita select objek ni, kita tekan G untuk grab, kemudian kita tekan X kalau kita nak gerakkan dia pada paksi X. Kalau kita nak gerakkan dia pada paksi Y, kita tekan dia Y, dia akan gerak pada paksi Y lah. Kalau kita nak gerakkan dia pada paksi Z, kita tekan Z, gerakkan pada paksi Z. Okey, itu adalah cara untuk kita gerakkan. Sekarang ni kosong. Untuk kita tambah objek di dalam workspace ni, apa yang kita perlu buat ialah dengan menekan butang Shift A, nanti dia akan keluar macam ni untuk add, iaitu tambah. Kita pilih mesh. Dalam mesh ni dia ada plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone and torus. Jadi kita pilih je plane, dia akan keluar plane macam ni lah. Jadi sekarang ni plane ni kecil, saya nak besarkan dia, saya perlu tekan S untuk scalekan dia. Tarik je mouse tu, nanti dia akan besar macam tu. Saya nak tambah juga objek cube tadi, kita tekan shift A balik, lepas tu kita pilih mesh, lepas tu kita pilih cube. Kita nak naikkan dia, kita perlu dekat bahagian snapping ni. Jadi kita pilih dekat sini, dia ada vertex, edge, face, volume, edge center dengan edge perpendicular. Jadi saya kena pilih face lah, supaya dia snap dekat bahagian face saja. Kita tekan G, lepas tu kita tekan Z, dia dah snap lah. Dia ni kecil, saya nak besarkan lagi. Okey, besarkan lagi. Lepas tu saya nak tambah objek lain, tekan shift A. Lepas tu saya nak tambah silinder. Jadi silinder ni dekat bahagian bawah juga. Jadi macam mana kita nak naikkan dia, kita tekan je ni dah pilih face kan. Lepas tu tekan je magnet ni, nanti dia akan step lah. Tekan G, lepas tu kita tekan Z, macam tu. Sekarang ni dia duduk dalam cube. Jadi kita kena gerakkan objek silinder ni dekat bahagian sini. Apa yang kita perlu buat ialah kita tekan G, lepas tu kita kena tekan Y untuk gerakkan dia dekat bahagian sini. Ini adalah cube. Lepas tu saya nak add juga objek lain, iaitu apa lagi ada objek kat sini. Okay, saya nak add UV sphere. Sama juga UV sphere ni kita nak saya nak naikkan dia, kita tekan G, lepas tu kita tekan Z. Saya nak gerakkan dia dekat bahagian sini, saya nak tekan G, lepas tu saya kena tekan Y. Okay, gerakkan dia dekat sini. Kan dah nampak tu UV sphere. Lepas tu saya nak add objek last sekali, monkey lah. Saya tekan G, lepas tu saya tekan je. Ok, saya Z untuk naikkan dia dekat atas.
Okay, sekarang ni kita tak nampak kan, jadi kita perlu tekan shift dengan middle mouse untuk naikkan dia sikit. Ok, dah nampak. Sekarang ni dia menghadap sana. Saya nak dia menghadap, objek tu menghadap dekat sini. Apa yang saya perlu buat ialah kita kena tekan R. R itu ialah rotate. Kita nak dia rotate pada paksi Z supaya menghadap dekat sini. Apa yang perlu kita buat, kita tekan R, kita perlu tekan Z, kita boleh rotate secara manual macam ni. Tapi saya nak dia rotate dalam pada sudut 90. Jadi saya tekan je 90, saya tekan enter. Dia pun dah rotate kan. Objek ni sama je juga macam grab tadi. Kita boleh rotate dia pada paksi Y, paksi X dan paksi Z. Kalau kita nak rotate objek pada paksi X, kita tekan je lah, select objek ni, lepas tu kita tekan R, lepas tu kita tekan Y. Nanti dia akan rotate pada paksi Y. Sama juga untuk rotate pada paksi X. Tekan je X, nanti dia akan select, dia akan rotate pada paksi X lah. Okay, itu adalah untuk rotate. Sekarang ni apa yang kita tengok dekat objek ni, dia tak boleh nak edit atau apa-apa sebab dia sekarang ni adalah dalam keadaan object mode. Jadi apa yang kita perlu tekan ialah kepada edit mode. Sekarang kita nampak, lihat kan, macam-macam ni dekat sini. Untuk kembali kepada object mode, kita hanya perlu tekan tab, button tab dekat tepi tu, tab je. Nanti dia kembali kepada asal lah. Okay, klik je dekat workspace mana-mana, tekan sini, so nanti dia akan hilang. Contohlah kan, saya nak add, saya nak edit objek ni je, saya tak nak edit semua lah. Saya tekan je, select je silinder ni, lepas tu saya perlu tekan tab untuk ke edit mode. Dekat bahagian tab ni, kita dapat lihat iaitu move, rotate, scale ataupun transform. Kita tekan je move ni, guideline kat situ, sama juga dengan rotate. Ni pun guideline dia, ni pun scale. Macam mana nak scale. Jadi dekat sini kita akan dapat lihat extrude region, extrude semua ni lah, ataupun kita tekan je E untuk extrude. Contoh saya nak extrude kat bahagian permukaan ni. Dekat bahagian permukaan ni, apa yang perlu anda tahu pada mulanya sekarang ni, kita dapat tengok dia ada dot banyak ni. Dot banyak ni ialah vertex. Kalau dekat sini kita tengok, dia ialah select vertex saja. Lepas tu dekat sini juga dia ada untuk bahagian select tepi, iaitu edge. Mana kita boleh select tepi je lah. Yang ketiga ialah kita boleh tekan ni, kita akan select bahagian face permukaan. Ni untuk select face je. Sekarang ni saya nak extrude dia yang ni ke atas. Apa yang saya perlu buat, kita kena select face lah. Select face. Lepas tu kita tekan je E untuk extrudekan dia. So dia dah naik ke atas. Tarik je mouse ke atas. Untuk shortcut, untuk pilih vertex, edge ataupun face, shortcut dia adalah 1 untuk vertex, 2 untuk tepi, edge, yang ketiga ialah untuk face. Ni kita dah belajar telah untuk extrude region. Yang kedua pula ialah mengenai insert faces. Insert faces ni anda boleh klik kat sini ataupun klik I shortcut, select objek ni kan, pilih je face ni, lepas tu kita kena tekan I untuk insert faces. Macam tu. Lepas tu anda bolehlah nak extrude ke atas ataupun extrude ke bawah. Kata saya nak extrude dia ke bawah, saya extrude ke bawah lah. Jadi saya nak face dia balik, kita tekan I, insert dia, lepas tu kita extrude balik dia ke atas, tekan E, extrude dia ke atas, dia extrude. Bevel ni ialah dia macam yang bucu ni, kita tak nak kasih dia tajam. Bucu ni mestilah tepi tu yang bahagian ni, ataupun tekan nombor 2 untuk edge select. Tekan macam ni, kita tekan Ctrl B untuk bevel. Dia akan jadi macam tu. Kalau scroll wheel banyak-banyak, dia akan lagi banyak lah dia punya edge loop tu. Okay, seterusnya ialah iaitu loop cut. Loop cut ni kita boleh tekan Ctrl R. Dekat bahagian loop cut ni maknanya dia nak potong banyak-banyak lah. Okay, kita tekan sini Ctrl R. Sekarang ni 1, nak jadi tambah 2, kita scroll dia mouse tu ke atas. Kalau scroll banyak-banyak lah dapatnya. Tekan klik kiri, lepas tu kita tekan escape.
Jadi kalau anda nak extrude ke apa, anda tekan je lah nombor 3 untuk bahagian face. Lepas tu anda tekan extrude E. Untuk extrudekan dia. Sama juga dekat bahagian sini. Kita pergi kepada edit mode, tab. Lepas tu kita nak loop cutkan dia. Kita tekan Ctrl R untuk loop cut. Okey, tambah je loop cut banyak-banyak. Jadi saya nak extrude. Contoh saya nak masuk banyak-banyak. Okay, sekarang ni edge kan. Saya nak select face. Maknanya saya kena tekan ni lah face ni. Okay, saya nak pilih banyak-banyak macam tu. Saya tekan E, extrude. Dia dah extrude macam tu. Saya nak look cut dekat sini. Saya nak tarik dua face ni ke atas. Maknanya saya tak nak extrude, saya nak grab je dia ke atas. Jadi anda dapat lihat lah apa perbezaan dia. Saya tekan 3 lah untuk face. Lepas tu untuk tekan yang ni juga sekali, tekan shift. Lepas tu klik mouse kat sini kiri. Saya tekan G, saya tekan Z. Dia naik ke atas. Bahagian knife. Okay, knife ni potong, pisau. Kita nampak kan pisau ni? Kita klik je dekat sini. Tak kisahlah macam mana nak klik pun. Klik je macam tu. Okay, bagi dia sambung. Lepas tu kita keluarkan enter. Sekarang ni dalam keadaan mouse dekatkan knife, kita kena tukar balik kepada select box. Okay, kalau saya nak delete bahagian ni lah. Bahagian ni select je macam tu. Jadi dekat bahagian bawah ni saya kena tekan shift, left click mouse. Tu saya kena tekan delete ataupun tekan X. Okay, sekarang ni kita select face kan. Jadi kita nak delete dia dalam face lah. Sekarang ni dia dah hilang. Nampak tak? Dia hilang. Nampak tu bahagian dalam tu. Dia adalah, lepas tu dia ada polybuild, dia ada null, dia ada spin, smooth, slide, shrink. Ni anda boleh main-main lah dengan dia macam mana nak guna ni. Tapi untuk buat fasa ni, saya ajar anda macam ni dulu. Sebab yang tu dia tricky sikit. Dia nak kena pusing buat space ni apa semua. Itu nanti. Ni je anda yang perlu tahu untuk bahagian move apa semua ni. Okay, terima kasih.